Berkata Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia wa innal aqlal kamila wal aslul ladzi tansha'u anhul khisalul hamidah wal mawahibur rasyidah wa bihi tuktabasul fadail wa tujtanabur razail wa huwa allazi yuslim sahibahu ila majami'il khairi wal fadli kama warada fi hadisi islami Khalid bin Walid hina dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi bin nubuwah qala faradda alayya salama biwajhin talqin fakultu inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ta'al faakbala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahillazi hadaka qad kuntu ara laka aqla rajautu alla yuslimaka illa ilal khairi al hadis. Sesungguhnya akal yang sempurna. Sekarang kita duk kecek mengenai kelebihan yang ada pada Nabi. Sama ada kelebihan itu berada di tubuh Nabi itu sendiri. Di tubuh Nabi secara zahir itu ada kelebihan, dan juga akal Nabi, benda yang terkandung di dalam tubuh Nabi itu, makrifat dia, iman dia, akhlak dia, banyak benda. Bererti Rasulullah ni lebih belaka, zahir dia pun lebih, batin dia pun lebih. Sebab itulah orang-orang sufi, ada orang lihat suatu benda ingat ke Tuhan. Tengok ke pokok ingat ke Tuhan. Tengok ke bangunan ingat ke Tuhan. Tengok ke goni ingat ke Tuhan. Maka tak ada lah benda yang paling yang menyebabkan kita ingat ke Tuhan, tengok ke Nabi. Oh tak ada. Benda lain kita boleh ingat Nabi. Kita boleh ingat Allah. Benda lain kita boleh nampak keindahan Allah. Benda lain kita boleh nampak kehebatan Allah. Maka di Nabi, tempat yang paling sempurna manusia nak kenal Allah, mesti kena tengok Nabi dia. Maka sahabat-sahabat dapat melihat keindahan Allah, dapat melihat kehebatan Allah melalui cermin Nabi dia. Nah, maka cermin inilah yang paling sempurna sekali, yang digunakan oleh ulama-ulama untuk mengetahui Tuhan dia. Cermin Nabi lah yang paling indah sekali untuk kita gunakan bercermin untuk mengenal Allah. Tengok benda lain ke boleh tengok Allah, boleh ingat Allah, maka tengok Nabi lah yang paling molek sekali. Kesempurnaan itu berada di Nabi. Zahir dia pun sempurna, akhlak dia pun sempurna. Ada orang tak cakap bersyarah, tak cakap berkecek, tak dengar. Tetapi apabila melihat Nabi, ikut kata pula apa? Dia nampak Allah Ta'ala di Nabi dia, di akhlak dia, di tubuh dia, nampak kehebatan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi itu menjadi wasilah yang paling besar bagi kita untuk mengingati Allah. Tak ada lah kita nak ingat melalui lain, mungkin tidak sempurna. Kalau kita tengok Allah Ta'ala melalui seorang guru, kita tengok guru kita, mungkin guru kita ada hak tidak sempurna, maka tak nampak Allah Ta'ala pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok Allah melalui Nabi, gilah tengok pukul berapa, pukul 3 malam pun nampak lagi Tuhan duduk situ. Bukan kata Nabi itu Tuhan, tapi nampak keindahan dia.
Nampak watak akhlak dia, sifat-sifat kenabian tu ada, sifat-sifat ketuhanan tu ada. Dalam hadis kata, bersifatlah kamu dengan sifat Tuhan. Apa maksud sifat Tuhan? Penyayang, pemurah, sabar, pengampun, pemaaf. Tu sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita kena contohi. Di mana kau paling sempurna? Hamba nak tengok contoh-contoh ni, sifat-sifat Tuhan ni, maka tengoklah di Nabi kita. Berapa banyak orang semata-mata tengok Nabi saja tak payah keceh. Katanya Abdullah bin Salam, apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah, maka orang berkerumun dengan Nabi. Maka dia duk dengar cerita lama dah, kata Nabi Muhammad ni orang setara mana kak? Hebat setara mana kak? Maka apabila dia pergi tengok saja, Nabi tak kecek ke apa? Oh, hak ni ke? Hak kata Nabi Muhammad. Oh, pakai jodoh. Pakai jodoh betul sungguh dia Nabi. Tak ada kecek ke apa-apa. Maka itulah yang Nabi nak suruh kita buat. Tak perlu berkecek. Tunjuk ke akhlak kita. Tunjuk ke Muhammadi kita. Tunjuk ke Tuhan kepada orang yang tak nampak Tuhan sampai sekarang ni. Ada orang tak nampak kemuliaan Tuhan, kehebatan, kebaikan Tuhan. Tunjuk ke kebaikan Tuhan melalui tangan kita. Tunjuk ke keindahan Tuhan melalui akhlak kita. Tunjuk hal tu, kecek tak perlu. Berapa banyak orang kecek sedaknya dengar. Tengok Tuhan, Allahu Rabbi, batal hamba. Tak jadi apa. Ada orang kecek tak sedap. Tak sedap lah manalah. Tetapi apabila tengok dia, Allah teringat ke Tuhan dia. Nak zikir, nak apa dia. Berapa banyak kita tengok guru-guru kita, dia kecek tak pandai, tak petoh. Rasa-rasa lah kita banyak ilmu pada dia. Tetapi, pergi jumpa dia saja, dia tak payah kecek. Kita tengok dia jadi nak zikir. Nak zikir. Dia tak suruh zikir pun. Tengok dia serah nak bertaubat. Tengok dia serah nak semayah. Pelik sungguh. Dia tak kecek lah mana. Kecek pun kita. Oh, raja agak semaya. Allah benda biasa yang kecek. Tetapi kebenaran itu adalah berada di akhlak, berada di perangai, berada di penampilan kita, bukan berada di kata-kata semata. Ni. Maka tak ada lah persembahan. Kita kata makhluk Allah Ta'ala apabila Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta insan, satu manusia. Ataupun manusia ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Di dalam kejadian makhlukku, arah, syurga, nabi-nabi, malaikat, kau gapo dia, macam-macam makhluk aku, hak paling hebat sekali adalah makhluk dipanggil insan ataupun manusia. Maka di dalam manusia pula Tuhan saring pula makhluk paling hebat manusia. Di dalam makhluk yang paling hebat ini Tuhan tapih pula lantik nabi-nabi. Orang-orang hebat pada zaman dia, insan-insan yang terpilih. Maka dalam nabi-nabi pilih pula ulul azmi, orang nabi-nabi yang banyak ujian. Dalam ulul azmi pilih pula nabi kita. Ana khiyarum min khiyarin qad kharajtu min nikahin. Aku ini adalah pilihan daripada pilihan yang seramai-ramai makhluk Allah dipanggil manusia. Akulah yang dipilih. Rumuh aku dipilih. Maka jadilah aku seorang. Katanya Nabi. Qad kharajtu min nikahin. Bangsa aku, baka aku semua keluar melalui pernikahan, tidak melalui zina. Ayah hamba dulu nikah juga. Biarlah zaman jahiliah ko. Tok dia pun nikah juga. Keturunan Nabi tak ada hak jenis baka, tak tahu alik ili alik jatuh. Sebab tu orang-orang kafir tak berani nak mencerca, nak mengkritik nasab Nabi, keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab nasab dia jelas. Orang hebat saja. Sebab tu penting kita kena jaga keturunan kita. Kerana apa? Nabi sendiri pun nak melahirkan orang yang hebat, mesti baka dan keturunan dia juga orang hebat. Maka jadilah Nabi.
Laqad khalaqnal insan, maka telah kami jadikan insan. Ada ulama menterjemahkan insan itu siapakah? Muhammad sebenarnya. Laqad khalaqnal insan, insan itu mufrad daripada kalimah annas. Annas jamak manusia. Insan seorang manusia. Maka kami menciptakan seorang manusia itu adalah sebaik-baik. Siapa dia kau seorang manusia itu? Tidak lain tidak bukan Nabi kita, nama dia Muhammad. Sempurna zahir dan batin dia. Dialah persembahan Allah Ta'ala kepada kita yang paling sempurna. Apa dia? Apa dah? Contoh yang paling baik tu, apa dah? Allah Ta'ala jadikan aku contoh yang paling baik untuk kamu. Ni ahsanu takwim. Ada orang tak boleh terima perkataan ini. Saya tak boleh terima. Saya tak jumpa lagi menyatakan Nabi semulia-mulia makhluk. Saya tak pernah jumpa lagi dalil Nabi semulia-mulia makhluk. Dia tak perasan lagi dalam ayat Quran duduk sebut, duduk gapo. Apa awak tak iktiraf? Awak rasa awak ni nak sama dengan Nabi kau lagu mana? Awak rasa ada lagi manusia boleh litah Nabi kau lagu mana sebenarnya? Kita sebagai orang mukmin tidak akan terlitah di hati kita ada satu makhluk boleh melitah Nabi dari sudut kedudukan di sisi Tuhan. Dari sudut jasad dia, dari sudut perwatakan dia, dari sudut perangai dia, dari sudut makrifat dia, dari sudut iman dia tak boleh lawan. Bahkan ulama kata siapa dia berkata saya lebih hebat daripada Nabi, kafir. Gigi saya lebih putih daripada Nabi, kafir. Saya lebih semak sikit pada Nabi, kafir. Tengok. Bukan kata Nabi, binatang, Nabi pera pun kita tak boleh nak kiyah. Ulama kata. Kita kata kambing hak ambo pera lebih comel daripada kambing hak ambil pera. Hak tu pun ulama kata boleh punuh akidah. Setiap perkataan yang nampak nak membandingkan Nabi, nak sama tarahkan Nabi, nak menjatuhkan Nabi, kafir hukum dia. Oh bisa nak. Setara tu. Hak tu hak dok kita dok mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu kita dok mengucap semacam. Maka kedudukan dia dah paling tinggi selepas Allah Taala tak ada. Maka nak berkenalan dengan Tuhan hendaklah kamu mengintai pintu Muhammad. Katanya orang sufi semua pintu kepada Allah ditutup kecuali pintu Muhammad. Maka tengoklah Muhammad dengan sejelas-jelasnya, kamu akan dapat melihat Tuhanmu dengan sejelas-jelasnya. Kita berharap Allah Ta'ala wi rezeki kepada pok kita boleh mimpi tak apa dah tengok Nabi. Barulah kita nampak setara mana dia. Selagi mana tak nampak supaya sahabat gak payah selalu kita nak kata Nabi ni tak bisa. Dia kata akal yang sempurna, yakni angka Nabi adalah merupakan asal sebab utama menyebabkan muncul akhlak-akhlak yang terpuji berasaskan akal bijak. Orang kalau mikir bijak perangai jurus selalu. Orang perangai tak jurus ni otak tak berapa nak bijak lah mana. Pilihan tak berapa nak tepat. Tetapi orang yang bijak akal dia tertik terening selalu. Bijak menurut agama, bukan bijak menurut Amerika. Amerika kata A itu bijak, B itu bodoh, C itu kubel, E itu gerak sapuh. Tu bahasa Amerika royak. Lepas tu Islam kata hak bijak di gapo? Bijak itu adalah buat taat Tuhan, itu bijak. Buat maksiat itu bodoh. Sekalipun dia orang besar, orang tinggi, orang mengaji tinggi, dapat profesor, dapat doktor, tetapi buat maksiat orang ni bodoh. Dia bijak ke? Siapa dia iktiraf dia bijak? Nabi kata seorang sahabat bertanya, orang bijak ni gapo ya Rasulullah? Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang-orang bijak ini adalah orang yang tidak dengar kata nafsu dia dan selalu beramal untuk kehidupan selepas daripada mati. Ini orang bijak. Sekalipun dia periksa boleh semacam, dia kerja noreh getah, dia kerja buat padi, tetapi dia perangai lagu ni, Nabi kata dia bijak. PhD, PMR, PMR lagi-lagi dah. PhD orang tak tengok dah. PMR kau orang tak tengok.
Maka orang bodoh gapo dia pula? Nabi jawab ni. Hak ni ukuran yang kita boleh guna nak menentukan orang ni bijak ataupun tidak bijak. Mereka ya tak guna sipin ni. Sebab kalau guna sipin ni, dunia ni jadi aman, dunia ni jadi tentera, hidup ni dunia lagi duk bahagia dah, akhirat lagi-lagi bahagia. Maka katanya Nabi orang bodoh ni, wal ahmaku, dan orang yang bodoh itu orang yang mengikut hawa nafsu. Nafsu jahat dia lah, bukan nafsu mutmainnah hok jadi wali tu. Nafsu jahat dia, ikut nafsu jahat. Wa tamanna 'alallahil amani, tetapi Allah ngoyak dengan Tuhan banyak cerita yo. Dia tak ajak semaya. Apabila orang tanya, oh Tuhan ke Maha Penyayang, Allahu Akbar. Khoyalan tu kuat, amalan nak ke syurga tak ada, amalan ke neraka penuh. Tetapi khoyalan dengan Tuhan, oh Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Napuk yang hamba tutup aurat tak tutup aurat lagu ni. Takut mati Islam, takut mati tutup aurat. Oh, kecek lagu ni, katanya Nabi bodoh wak kijak lagu ni. Hak tu sipih hak Nabi bui. Nah, maka munculnya akhlak itu menurut akal yang sempurna. Jadi ada orang akal setara ni, maka akhlak dia setara ni. Maka Nabi dengan akal dia yang sangat hebat, tentulah akhlak dia yang sangat hebat. Dan pemberian yang hebat-hebat, maka dengan akal inilah kita dapat mengambil kelebihan-kelebihan, perangai-perangai yang hebat-hebat, dan dapat menjauhkan kehinaan perangai-perangai tak comel, kerana akal kita berfikir betul. Ya tak syarat tua, tak syarat muda. Ada orang tua dah umur 80, 90 mikir tak betul lagi. Maka dia telah membodohkan diri dia kesia. Maka Nabi tak pernah menyeksa umat dia. Kalau mu jadi baik, mu masuk syurga. Sekalipun mu periksa boleh pun tak apa, katanya Nabi. Bijak itu tidak menyebabkan masuk syurga, tetapi orang baik saja boleh masuk syurga. Bodoh itu tak menyebabkan masuk neraka, tetapi jahat itu yang menyebabkan masuk neraka. Jadi kepintaran dan kebodohan ini kadang-kadang anugerah daripada Allah. Maka kalulah Allah Ta'ala melihat kepada kepintaran dan kebodohan, Allah nyanyi-nyanyilah orang bodoh. Pakai hamba ni jadi bahan api neraka lah. Dah hamba lahir, periksa pun dapat semacam. Ngaji Quran orang kata alih, kita gerak kat ni. Betul orang kata alih pula, gerak kat ni pula. Berapa kali nak alihnya, orang kata urut alih, dia kata suruh alih tempat duduk pula. Pelik sungguh. Lepas tu lagu tu nyanyi masuk neraka dia. Tak. Islam tak hina orang bodoh. Konsep hina orang bodoh ni muncul daripada pemikiran orang sesat. Kerana kebodohan ini ataupun rezeki akal ini adalah rezeki. Jangan hina orang sebagaimana orang comel dengan orang tak comel. Dia bukan nak muka tak comel, tetapi Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Adakah semata-mata orang tu huduh masuk neraka? Oh nyanyi-nyanyi berat lagu tu. Maka tidak ada keadilan Allah. Yang adil sebenar, Tuhan kata aku cabar apakmu. Mu bijak, mu bodoh, mu comel, mu huduh, mu sakit, mu apa-apa bangsa, aku cabar saja. Mu jadi baik, aku buh dalam syurga. Mu jadi jahat, aku buh dalam neraka. Bakso gapo dia apa, mu comel setara mana, tu perjanjian aku. Maka kita pun rasa adil. Semua bangsa rasa adil berlaku. Oh kemah, hamba puas hati lagu ni. Sistem lagu ni hok hamba paling puas hati sekali. Ni. Nah, sebab apa? Sebab Nabi ini dipandu oleh wahyu. Dahlah akal dia tu bijak dah. Nyawi wahyu pula. Semua keputusan dia dipimpin oleh wahyu. Maka akal ini akan menyerahkan tuan dia kepada kumpulan-kumpulan kebaikan. Maka dengan sebab akal inilah manusia itu dapat memilih kebaikan, dapat memilih kelebihan. Nah, benda ni ada kelebihan, tak ada kelebihan, hamba tak saya pilih. Apa? Akal hamba tak saya pilih. Sebagaimana telah datang hadisnya masuk Islamnya Khalid Al-Walid. Cerita Khalid Al-Walid masuk Islam lagu mana? Khalid Al-Walid ni, dia ni antara orang bijak ni. Zaman kafir dia bijak benar. Kalau perang gak, kalau kita gak 9 gelenggang rebah belaka depan dia. Besok tak besok dia. Dia siapa bercita-cita nak mati syahid, tak mati sebab perang benar semacam. Orang lain tak boleh patah. Khusus sekali dia kata apa bisa selajuk ambo. Mati atas katil dia.
Nak tugas mati syahid, tapi perai orang lain kalah. Perai orang lain kalah. Bisa semacam dia. Akhir sekali mati dalam atas katil. Lagu mana peristiwa dia masuk Islam? Khalid Al-Walid ni orang hebat. Sekalipun dia orang muda lagi, tetapi orang tua di kawasan Mekah ni ambil pendapat dia. Sebab dia sangat bisa dalam ilmu peperangan. Sangat licik dalam peperangan. Otak ligak sungguh. Khalid Al-Walid kata lagu mana? Dia kata ketika hamba nak masuk Islam, hamba pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah beri salam lah kepada hamba. Maka hamba beri salam kepada Nabi. Maka katanya Khalid Al-Walid, maka Rasulullah pun jawab salam. Jawab salam dalam keadaan muka yang sangat manis. Oh, bijak dah. Kira orang bijak yang pandai. Tengok muka, perhati kecek dah. Ni kecek masa dah. Nampak tasawuf ya. Orang tengok pun serabut ya. Tasawuf lajuk kan. Nah. Tapi Nabi bukan lagu tu. Nabi bapuk sekali tasawuf. Apabila ia masuk kafir lagi ni, mari jumpa dengan orang tu senyum tu Bukan kata wak muka style tasawuf lagu mana tak tengok orang dok senyum. Senyum tu orang rasa oh, bijak orang ni layak orang. Tak ada royak gapo-gapo dia lagi. Tak royak kata hamba ni baik, hamba ni tasawuf. Tak payah royak benda lagu tu. Tetapi orang tu senyum saja. Nabi senyum tu dia rasa sedap dah. Rasa tenang weh. Oh, dia layak hamba lagu ni. Sedekah ketika perang Uhud. Khalid Al-Walid cerita dia hak berat dia perang Uhud. Nyolipak Nabi berguling batin. Apa-apa dia? Siapa dia kepala pengak? Khalid Al-Walid. Tetapi apabila dia masuk Islam, Nabi tak ada kata berdenda. Oh, kakak ni mari. Dulu lipat ambo masuk perang, ambo nak kesekeh kepala sekali. Dok. Nabi tunjuk betul. Nabi tunjuk dia hebat di antara sahabat-sahabat dia. Dok. Tu orang bijak. Kita ni banyak protokol tak bijak. Jadi orang tak apa nak masuk dengan kita ni. Nah. Tapi kalau protokol nubuah, protokol ikut Nabi orang kena selalu. Maka katanya Khalid Al-Walid, kerana aku tahu jadi terpikat dengan perangai lagu tu, aku pun sebut asyhadu alla ilaha illallah. Selalu. Tak payah Rasulullah pujuk ke apa, mari depan Rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan sebenar hanya Allah Ta'ala. Sekali aku mengaku, betul sungguh Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi kamu ya Muhammad, Rasul Allah Ta'ala. Maka Rasulullah kata, mari dekat sikit. Bukan kata pakai kecek lagu tu. Sebab apa? Khalid Al-Walid ni orang besar. Kita kena layak orang besar, tak serupa dengan orang biasa. Nabi ajar lagu tu. Sebab dia ada kedudukan. Kalau kita tak layak, kalau orang biasa tak ada masalah, dia akan jatuh, malu muka dia. Maka setiap orang ada kedudukan dia. Maka Nabi panggil, mari dekat sikit. Khalid Al-Walid mari. Maka Khalid Al-Walid kata, saya pun mari. Maka Rasulullah kata, alhamdulillah. Allah Ta'ala telah beri hidayah kepada kamu. Dan aku tengok mu ni orang bijak, wahai Khalid Al-Walid. Tengok. Dia orang bijak yang mudah selalu faham. Kalau benda orang bodoh tak cakap syarah, tak faham apa. Katanya Rasulullah, aku tengok mu dia dulu lagi mu ni orang bijak, wahai Khalid Al-Walid. Oh, Khalid Al-Walid kata aku bijak deh. Rasulullah kata aku bijak deh. Suka selalu dia. Rajautu, aku berharap akalmu yang bijak itu tidak akan menarik kamu kepada benda jahat, akan bawa kamu kepada kebaikan. Maka kamu pilih Islam betul dah tu. Akalmu betul bijak. Dulu aku tengokmu macam orang bijak, tetapi aku tunggu bila bijakmu ni nak apa. Maka hari ni masuk Islam, bijak sungguhmu wahai Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ngiling gitu. Oh, ganah. No, baru masuk Islam tak ada semaya lagi orang puji dah. Ambo ni bijak. Oh, kita ni. Orang duk semaya duk kata bodoh lagi. Tak ada apa lah. Wallahu a'lam.